Syarah Mukhtasar Sahih At-Tirmizi bahagian solat. Kita tengok muka surat 57. Masalah yang ke-75. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Kata pengarang kitab, masalah amal-amal yang afdal dan hadisnya. Amal-amal yang afdal dan hadisnya. Ya saudaraku, pada masalah ini beberapa amal yang afdal telah dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi. Hadisnya demikian bunyinya. An Abi Umar Asy-Syaibani anna rajulan qala li Ibni Mas'ud ayyul amalil afdal. Diriwayatkan daripada Abi Amr Asy-Syaibani bahawasanya seorang lelaki telah berkata ia bagi Ibnu Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, apakah amal yang lebih afdal? Kabarkan pada aku supaya ku amalkan dia. Qala sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, sudahlah aku tanya daripadanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tanyaku ini. Faqala salatu ala mawaqitiha. Maka sabdanya, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula amal yang afdal itu ialah sembahyang di awal waktunya. Yakni ketika masuk waktu sembahyang itu segeralah mengamalkannya, maka tiadalah sebanyak itu sahaja ditanya, bahkan lebih lagi. Iaitu qultu wa maza ya Rasulullah, kataku, dan apa pula yang afdal amal kemudian daripada sembahyang itu ya Rasulullah. Qala wa birrul walidaini. Jawabnya, dan bermula amal yang afdal kemudian daripada sembahyang itu ialah berbuat baik, berbuat bakti akan dua ibu bapa. Dan ditanyanya lagi, qultu wa madza ya Rasulullah, kataku, dan apa lagi yang afdal amal kemudian daripada itu ya Rasulullah. Qala wal jihadu fi sabilillah. Jawabnya, dan bermula amal yang afdal kemudian daripada itu ialah perang sabilillah. Kata Abi Isa, bermula hadis hasan lagi sahih. Dan hadis ini dikeluarkan Bukhari beberapa tempat dalam sahihnya, dan Imam Muslim pada kitab Al-Iman dan Kitabul Birri was-Salah was-Silah, kitab kebaikan dan hubungan silaturahim. Jadi dalam hadis yang berkaitan dengan amal yang afdal, ini dalam hadis ni, apabila satu orang sahabat bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, apakah amal yang afdal supaya aku dapat amalkan? Jadi dia tanya tu, tanya untuk nak beramal. Apa amal yang afdal? Jadi kata Ibnu Mas'ud, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama sekali, sembahyang di awal waktu. Yang kedua, buat baik kepada ibu bapa. Dan yang ketiga, dalam hadis ni, jihad fi sabilillah. Mungkin dalam kita jumpa hadis yang lain nanti, Nabi jawab lain pula yang afdal. Jadi dalam hadis ni, sebab dia bawa bab solat, maka hadis ni keluarlah. Jadi Nabi SAW akan menjawab mengikut siapa yang bertanya lah, kan. Kadang-kadang ada orang yang dia dengan adik-beradik dia tak berapa nak baik, dia tanya kepada Nabi berkaitan dengan apa amal afdal, buat baik, menghubungkan silaturahim, kan. Dia tak baik dengan mak bapak dia, Nabi akan cakap buat baik dengan ibu bapa, kan. Jadi dalam hadis ni 3 ni Nabi sebut. Tapi banyak lagi amal-amal yang afdal yang lain.
Jadi masalah daripada hadis ni pula, pengarang kitab ni akan menerangkan lebih detail. Masalah 76. Awal waktu sembahyang dan kelebihannya. Kata Abu Isa telah berkata Imam Syafi'i, dan bermula waktu yang pertama daripada sembahyang ialah lebih afdal. Waktu yang awal lah, waktu yang pertama tu itu lebih afdal. Yakni waktu mula-mula dan pangkal daripada segala waktu, itulah yang lebih afdal. Dan setengah daripada barang yang menunjuk atas afdal pangkal waktu ialah akhir, dan atas akhirnya ialah pilih Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Maka tiada mereka itu memilih melainkan ialah yang lebih afdal, dan tiada ada mereka meninggalkan yang lebih baik, dan adalah mereka itu sembahyang di awal waktu. Inilah masa yang paling baik, terbaik sekali, sembahyang di awal waktu. Yang kedua, masalah berbakti kepada dua ibu bapa dan kelebihannya. Ya saudaraku, berbuat bakti kepada kedua ibu bapa amatlah besar kelebihannya. Dengan kerana itulah disuruh syarak amat berbakti itu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut namanya berkapit, iaitu diiringkan dengan berbakti kepada dua ibu bapa, iaitu firman-Nya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah menghukum oleh Tuhan engkau dengan bahawa tiada menyembah sekalian kamu melainkan akan Dia, iaitu Allah Ta'ala, dan berbakti sekalian kamu dengan dua ibu bapa akan sebagai kebaktian. Surah Al-Isra ayat 23. Jadi bakti kepada ibu bapa ni sangat besar kelebihan dia, kerana inilah disuruh syarak dalam Al-Quran. Allah kepilkan lepas menyembah sekalian kamu, jangan kamu menyembah sekalian kamu melainkan akan Dia, Allah Ta'ala, dan berbakti kepada ibu bapa. Maka dengarlah firman Allah Ta'ala ini, betapa kelebihan dan berat suruh Allah Ta'ala berbakti kepada kedua ibu bapa. Pertamanya disuruh sembah akan Dia, iaitu Allah. Kemudian daripada sempurna menyembahnya dengan ibadahnya dengannya, berbakti dengan dua ibu bapa akan sebagai kebaktian sebenar nama bakti. Maka tiadalah lebih berat hukum Allah sebagai hukuman menyuruh berbuat bakti kepada kedua ibu bapa. Kerana dengan dua ibu bapa lah sebab bagi kurnia Tuhan Allah Ta'ala atas anaknya, iaitu dengan peliharanya dari kecilnya, dengan menanggung dua ibu bapa itu berapa susah dan sengsara, istimewa pula ibu. Maka jadilah berbakti kepada keduanya itu sebesar-besar pahala dikurniakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beruntunglah orang yang masih ada ibu bapa. Beruntunglah orang yang masih ada ibu bapa. Kadang-kadang jealous juga tengok kan. Saya cakap Haji Razak dia dah bercucu, dia ada mak lagi. Masya Allah, untung Macam ada setengah orang tak sempat, macam saya tak sempat. Mak ayah tak ada kan. Tapi bila tengok, dia ni dah, dia pun dah hatuk, tapi ada lagi mak kan? Mak ni pula kan, walaupun kita dah tua, dia tetap anggap kita macam budak kecil juga. Dia bel kan. Itulah orang suruh makan dah. Dia marah macam budak-budak. Elok tu kita, sebab dia walaupun besar pangkat mana kita pun kan, walaupun dah tua, kita ada cucu, dia anggap kita macam dulu-dulu kat kecil kan. Tapi yang mana tak ada ibu apa tu, dia boleh buat kebajikan dengan apa? Doa sentiasa kan, doa sentiasa. Cuma kita punya doa daripada mak ayah tu kita dah terputus lah. Dia tak adalah dia doa kita lah kan. Tapi kita jadi baik ni pun berkat daripada doa dia. Tapi kalau dia dia dulu mengajar kita masa kecil-kecil, dia ajar kita ngaji apa semua kan, dia dah tak ada, pahala dia berterusan sampai walaupun dia dah meninggal. Walaupun dah meninggal, bila matinya anak Adam ni tak akan terputus kan. Doa daripada anak soleh ni takkan
terus akan sampai kepada ibu bapa tu. Kalau yang masih ada lagi buat bakti, kita dah tak ada, nak buat bakti macam mana? Dengan cara menghubungkan silaturahim, kita buat baik dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan mak kita, kawan-kawan ayah kita, kemudian kita doakan dia. Dengan adik-beradik mak kita, adik-beradik ayah kita tu, kita ziarah kan, dia dapat pahala. Itu cara anak membuat kebaktian kepada ibu bapa. Istimewa pula ibu, maka jadilah berbakti kepada keduanya itu sebesar-besar pahala dikurniakan Allah. 78. Masalah berbakti dua ibu bapa dan kaifiat. Kaifiat ni cara-cara dia macam mana. Ya saudaraku, adalah kaifiat berbakti dengan kedua ibu bapa itu tiadalah apa payahnya, tak susah dia tu. Iaitu dengar dan ikut kehendaknya, dan tiada menyalahi pada syarak, dan perbuat apa-apa yang menyukakan keduanya. Maka apabila disuruhnya suatu, hendaklah turut dan perbuat, dan apabila dilarang sesuatu, maka tinggalkan dan jangan perbuat. Tetapi jikalau disuruhnya mengerjakan yang haram seperti berjudi atau mencuri, atau jangan semayang, atau dilarang memperbuat sebarang yang disuruh syarak, maka demikian itu haram pula menurut katanya. Bahkan turut sebarang yang tiada ditegah syarak juga. Dan mahulah pelihara dua bapa itu ditolong kerjanya, disukakan hatinya, imma sama ada memberi nafkahnya, atau memeliharakannya rumah tangganya, atau membawakan makan minumnya, dan memelihara sakit demamnya, dan jikalau kafir keduanya sekalipun. Mak bapak kafir pun kena buat baik. Dan jika sudah tua keduanya, maka jangan lungu, jangan malas dan jemu daripada memeliharanya oleh tuannya dan tiada kekuasaannya, bahkan tanggung akan keduanya. Dan jikalau banyak rungut-rungutnya dan disuruh sarah sekalipun, maka jangan sekali-kali memasamkan muka dan tidak suka akan suruhnya itu, sehingga jangan berkata isyaratkan miang dan panas keluh akan suruhnya dan rungut rangatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala takul lahuma wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya jika sehabis tua di sisi engkau, yakni di dalam pelihara engkau salah seorang atau kedua ibu bapa itu, janganlah kata atau ayat keduanya dengan kerana keluh kesah kamu memeliharanya, atau rungut rangatnya, atau busuk hancingnya. Dan jangan engkau tengking herdik akan keduanya. Dan hendaklah katakan, yakni bercakap kamu dengan keduanya akan cakap yang mulia-mulia dan manis-manis, yang mengambil hatinya dan menyenangkan nafsunya, sehingga suka cita ia dengan engkau. Surah Isra ayat 23. Nantilah insya-Allah dalam bab birri wassilah, bab berbuat baik dan menyambung silaturahim, berapa banyak masalah ini. Ada dalam bab lain lagi. Jadi buat baik kepada ibu bapa. Walaupun bercakap tunjuk muka masam depan dia kan. 79. Masalah perang sabilillah dan kelebihannya. Ya saudaraku, pada hadis dalam masalah 75 menyebut amal yang afdal, kemudian daripada berbakti kedua ibu bapa. Amal yang afdal, hadis yang pertama tadi disebut, pertama semayang di awal waktu, kedua buat baik kepada kedua ibu bapa, yang ketiga perang sabilillah. Maka kenyataan afdalnya itu dapatlah kita faham daripada beberapa riwayat hadis. Setengah daripadanya kata orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabiullah, ajarkan hamba akan amal yang menyamai pahala perang sabilillah, supaya hamba amal akan dia. Maka apakah ia amal yang seimbang dengan pahala perang sabilillah? Jawabnya sallallahu alaihi wasallam, tiada terkuasalah oleh kamu
sekalian memperbuatnya. Maka sampai 3 kali berturut-turut sahabatnya minta tunjukkan dan ajarkan yang, maka jawab Rasulullah, tak ada kamu semua teramalkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkhabar dan diajarnya sabdanya, bermula umpama pahala orang yang perang sabilillah seumpama pahala orang yang berjaga malam dengan berbuat ibadat sepanjang malamnya dan siangnya puasa dengan tiada lemah dan letih daripada sembahyang dan puasa, dan beribadat daripada waktu melangkah tangga pergi perang sampai ia pulang. Dan selama itulah engkau siang malam dengan tiada tidur dan berhenti daripada beramal, maka itulah setimbangnya pahala perang sabilillah dengan amal. Orang pergi perang sabilillah, tak kira lah kalau zaman sekarang perang tu contohnya dekat Palestin ke, dekat berlaku di Chechnya ke apa, dia perang untuk agama Allah. Jadi kita ni nak sama macam dia. Sampai 3 kali sahabat tanya kepada Nabi, Nabi kata tak ada chance, tak ada cara lah. Kemudian akhirnya Nabi kata apa? Kalau nak sama macam dia orang ni, malam tak tidur duduk beribadat, siang pun duduk beribadat dengan puasanya apa semua, maka itulah setimbangnya pahala perang sabilillah. Malam tak tidur ibadat dia, tak terbuat kita kan. Maka dengan sabda Nabi itu, betapa besarnya pahala perang sabilillah dan betapa kelebihannya sehingga tiada siapa upaya memperbuat amal lain yang menyamai pahala perang sabilillah itu. Maka nantilah insya-Allah dalam bab bicara perang sabilillah ada berapa banyak masalah. Jadi dia letak bab ni, dia sentuh bab buat baik buat apa ni dengan perang sabilillah ni sebab dalam hadis bab solat dia tak terang secara detail, sebab ni dia nak terangkan tentang solat. Tapi sebab kitab Bahrul Mazi ni ada banyak jilid, ada dalam 22 jilid. Jadi nanti ada satu bab tajuk perang sabilillah, tu lebih detail dia kata. Begitu juga dalam bab buat baik pada hubungkan silaturahim, dalam tu lebih detail. Tu yang cium sebagai sayang kan, sayang. Jadi dalam bab ni Nabi kata yang sahabat Nabi pergi rumah Nabi, tengok Nabi baik dengan cucu kan, dia kata aku anak aku 10 dia kata, tak ada aku nak apa, nak gurau nak ni kan. Nabi kata kalau kita tak kasih, Allah tak kasih kepada kita. Jadi maknanya sebagai tanda kasih kan? Sebagai tanda kasih kan? Tak ada masalah buat cium ni. Ialah sebagai tanda hormat anak, tak sebagai tanda kasih boleh lah kan, kita kasih. Tapi cium sebagai dah jadi macam hormat. Wallahu alam. Tapi dalam bab cium tangan dalam kitab Bahrul Mazi pun ada, tapi bukanlah bab cium tangan anak. Dalam kitab Bahrul Mazi pun ada, dalam bab cium tangan orang soleh kan, itu ada. Sehingga kan dalam bab mencium kaki pun ada. Tapi dalam bab kitab Bahrul Mazi berkaitan tajuk apa? Jilid ke berapa? Itu bab mencium tangan orang soleh ke kan. Lepas tu yang kontroversinya kalau ni lah, tapi sebenarnya dalam kitab tu ada penerangan dia. Cium kaki pun ada dalam kitab Bahrul Mazi ni, jilid yang lain. Jadi kalau cium tangan anak tu sebab lah
hormat anak. Terbalik dah pula kan. Wallahu alam. Tapi biasa kita cium tangan kan. Kalau kita tengok ulama-ulama, contoh ulama-ulama Yaman yang datang kan, budak-budak kecil tu, itu dia cium, budak-budak kecil dia cium tangan. Kan? Sebagai tanda tu. Kalau cium tangan anak kita sebagai tanda hormat kita lah, dia lah jadi tuan kita lah jadi ni. Wallah tak kena kan. Tak tahu aku anak dia jadi tok guru pula kan. Wallahu a'lam. Bab ke-14. Bab ma jaa fi sahwi an waqti solatil asri. Bab yang telah datang ia pada menyatakan lupakan daripada waktu sembahyang asar. Lupa sembahyang asar. Ni bab sembahyang. An Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala allazi tafutuhu salatul asri fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Hasan sahih daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, yang luput akan dia sembahyang asar. Yang luput akan dia sembahyang asar, maka seolah-olah diputuskan dia akan ahlinya dan hartanya. Siapa yang luput sembahyang asar, seolah-olah macam diputuskan dia akan ahli dan harta. Hilang dia punya ahli, keluarga dan hartanya. Orang tak sembahyang asar. Ketahuilah kiranya saudaraku, seorang itu hendaklah jangan ia ringankan sembahyang hingga luput daripada waktu fadilat. Sebagaimana dalam masalah 64 itu, kerana luput waktu fadilat, waktu utama, itu beberapa rugi pada pahala. Istimewa pula waktu asar. Solatul wusta, yang dikatakan solat asar yang solat jaga solat wusta tu. Solat wusta ni, jadi ulama kata wusta ni asar. Sebab dia tengah-tengah asar ni. Jadi tengah-tengah ni lah banyak orang yang terlucut. Punca ni macam tu lah, kadang kerja kan. Kadang balik kerja, jam apa semua. Jadi banyak. Lepas tu kadang-kadang kalau orang yang sukan ni, dia latih lah orang kapir kan. Okay, kita mula turun padang pukul 4 contoh kan. Berhenti pukul 6. Kadang berhenti nak kat maghrib langsung, tak sembahyang. Kerana lupa waktu fadilat utama, berapa rugi pada pahala. Istimewa pula asar. Maka waktu asar itu sangatlah suka orang melupakan waktu ihtiarnya atau waktu jawas, waktu harus. Oleh kerana itu dalam masa sedap dengan kerja buat. Memang tengah sedap lah, tengah. Kalau kita tunggu asar kadang benda dah jadi lewat. Nak berniaga contohnya masuk pasar malam kan. Kalau nak tunggu asar kan, masuk pasar malam kan orang dah penuh. Nak masuk tu susah. Kan? Jadi masuklah sebelum asar. Bila masuk? Sebelum asar gerbak-germuk. Buka-buka kemah orang pun dah berkerumun. Aduh, rugi pula sembahyang. Itu kalau pandangan orang jahil. Maka orang yang lupa waktu ihtiar bagi sembahyang asar telah diumpamakan Nabi akan dia seolah-olah turun bala, tinggal seorang diri dan pupus daripada isteri dan anak dan harta. Dengarlah, hadis ini telah datangkan oleh Tirmizi an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala allazi tafutuhu salatul asri fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula yang luput akan dia oleh sembahyang asar di dalam waktu ihtiar dengan sengaja, maka seolah-olah diputuskan dia akan ahli dan hartanya. Yakni seolah-olah dia ambil Allah Ta'ala anak, isteri dan hartanya daripadanya, maka tinggallah dia menunggal, tinggallah terkonting-konting seorang diri, tiada siapa menghiburkan dia dan menyukakan dia, dan jadilah bala pula turun atasnya oleh kebiasaan peranak isteri dan harta. Biasa ada anak isteri harta semua kan, habis semua tu, kena rampas, kena hilang, kena bala tu. Maka demikian juga orang yang meluputkan waktu asar, yang ihtiar itu luput daripadanya berapa pahala yang besar, sebagaimana dibandingkan luput anak bini dan harta. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Muslim dalam sahih. Seumpama kan, macam mana orang
hilang anak, isteri apa semua, tinggal seorang-seorang, memang down terus lah, down. Tapi koi tak down kan. Dan kata Abu Isa bermula hadisnya asal lagi sahih. Kata Nawawi telah bersalah-salah ulama pada kehendak luput asal pada ini hadis. Maka kata Ibnu Wahab dan lainnya ialah orang yang tiada sembahyang akan dia dalam waktu yang ikhtiar. Apa dia waktu ikhtiar? Waktu yang selagi mana boleh sembahyang tu nama dia waktu ikhtiar. Tapi maknanya selama makna waktu asar tu itulah waktu ikhtiar. Tapi kalau kita nak sembahyang, masa bila kita nak sembahyang? Yang paling afdalnya ialah awal tu lah. Dan kata Sahnum Al-Ashili ialah orang yang melambatkan sembahyang asar sampai masuk matahari. Dan kata Kil meluputkan dia sampai kuning-kuning matahari. Jadi sembahyang asar ni maknanya orang yang masuk luput, dia tak sembahyang asar ni, orang tak sembahyang asar, luput sembahyang asar ni, dia seolah-olah macam kehilangan harta, kehilangan anak, isteri, macam mana kan. Dia sembahyang asar, dia punya kehilangan pahala dia, macam tu. Jadi kata setengah tu, dia tak sembahyang, habis luput sampai habis waktu. Dan kata setengah lagi, dia lambat sampai dah masuk matahari pun dah terkeluar juga maghrib, dah maghrib. Kata Kim meluputkan dia sampai kuning-kuning matahari, maghrib lah tu. Jadi maksud dia tak sembahyang, leka-leka tak sembahyang, bala tak sembahyang, tak terasa, dia tak terasa. Dia terluput sembahyang, dia tak terasa. Tapi cuba bayangkan kalau macam mana hilang anak, hilang isteri, habis semua harta, tinggal selai sepinggang, macam mana kita punya rasa? Kan? Berapa lama nak down. Tapi kalau tak sembahyang, relax je, tak terasa pun. Kau tak down, kau tak sembahyang asar je, dia kata kan. Tapi bandingkan macam mana kalau hilang anak, hilang harta, hilang segala-galanya, mesti memang down teruk lah. Tapi orang tak sembahyang, bukan tak sembahyang asar, orang tak sembahyang 5 waktu pun tak down pun, relax je. Kau tak down. Kau macam biasa je, kau ada kerja, dia kata. Habis. Jadi kita ni alhamdulillah orang yang sembahyang kan. Alhamdulillah orang yang sembahyang. Tapi kadang-kadang kita nak sampaikan benda yang kita nak sampai ni tak sampai sebab orang tak sembahyang, dia tak datang kuliah-kuliah ni. Sebab tu dalam hadis, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, maka Allah beri dia faham agama. Kalau Allah nak beri dia tak nak jadi baik, nak kejahatan atas dia, Allah beri dia dalam kejahilan. Sebab tu orang dalam keadaan jahil ni, dia berterusan melakukan kejahatan. Kalau Allah nak beri dia satu orang tu kebaikan, Allah beri dia faham agama. Bila dia faham agama, dia akan beramal dengan apa yang dia faham tentang agama. Dia tahu kelebihan ni. Dia tahu. Macam tuan-tuan kan, tahu kelebihan surah Al-Mulk contohnya. Kita dah tahu kelebihan. Kita semua akan mati, kita semua akan masuk kubur, kita semua akan berjumpa dengan Munkar Nakir. Jadi Allah beri kita faham. Kita dengar hadis berkaitan dengan kelebihan surah Al-Mulk sebagai perisai dalam kubur nanti. Maka apa yang kita buat? Allah beri kita faham agama dan Allah beri kita amal apa yang kita faham. Sehingga maka tercetuslah surau Ihsaniyah. Lepas main Isyak, kita sama-sama baca surah Al-Mulk. Itu secara berjemaah tu sebagai langkah permulaan tu sebenarnya. Tujuan dia apa? Tujuan dia kalau tanpa jemaah pun kita akan buat sendiri-sendiri kan. Walaupun tanpa berjemaah pun kita bukan berada di surau Ihsaniyah, cuti daripada Bali seminggu contohnya, kita duduk kat kampung.
Seminggu saya tak baca dah surah sebab saya tak. Kalau saya kat sana saya buat. Bukan macam tu. Ini baru langkah pertama, langkah awal kita untuk menghadirkan semangat tu kan. Mana kita berada pun itulah amalan kita. Sebab apa? Sebab Allah nak beri kita kebaikan syurga, maka Allah beri kita faham agama. Bila kita faham agama, kita akan beramal. Itulah dia untuk kebaikan kita lah. Itu cara Allah Ta'ala nak bagi kita kebaikan. Kalau Allah tak nak beri kebaikan kepada kita, Allah beri dia kadang jahil lah. Jahil. Ada kelas Quran ke, apa kelas fardu ain ke, tauhid ke, fiqh ke apa ke, tapi hati tu tak terdetik pun. Tak terdetik langsung. Nak kata apa yang ramai-ramai kat surau tu, ramai malam-malam tu, tak terdetik langsung. Sebab apa? Sebab Allah tak nak beri kepada dia tu kebaikan. Sebab tu bila Allah nak beri kebaikan macam kita, alhamdulillah, syukur kan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya kita, Allah pilih kita, alhamdulillah. Sebab apa? Dengan cara tu Allah nak beri kita kebaikan. Bab yang ke-15. Bab majaa fi ta'jilis solati iza akharaha imam. Bab yang telah datang pada menyegerakan sembahyang apabila mentakhirkan dia oleh imam. Imam yang akhirkan. Tajuk dia hadis berkaitan dengan segerakan sembahyang apabila imam tu akhirkan, lewatkan. An Abi Zar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abazar umara'u yakununa ba'di yumituna shalah fasalli salata liwaqtiha fa in sallaita liwaqtiha kanat laka nafilatan wa illa kunta qad razta salataka hasan. Daripada Abi Zar katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abazar, raja-raja adalah mereka itu, kemudian daripada aku memati mereka itu akan sembahyang. Maka sembahyanglah engkau akan sembahyang itu pada waktunya. Maka jika engkau sembahyang pada waktunya adalah ia bagi engkau sunat. Dan jika tiada, nescaya adalah engkau sungguhnya telah memelihara engkau akan sembahyang engkau. Hasan. Ketahuilah kiranya saudaraku adalah maksud imam di sini ialah raja, negeri dan gantinya dan pemerintah-pemerintah atas seumpamanya. Apabila mentakhirkan akan sembahyang, maka jangan nanti akan dia berjemaah. Ketahuilah saudaraku adalah maksud imam di sini ialah raja negeri. Maksud imam sini raja. Raja ni dia menjaga agama. Dia berhak. Raja ni dalam bab agama dia berhak. Kalau dia nak datang masjid Rembau ke kan, masjid apa, dia berhak untuk nak jadi imam. Dia tak perlu macam saya orang luar contoh nak pergi mengajar dekat masjid An-Nur. Ngajarlah masjid mana-mana kan. Dekat surau Ihsaniyah saya imam. Contoh kan, imam nombor 3 kan. Lepas tu pergi masjid tempat orang lain. Bila kamat. Kita lah sibuk nak jadi imam. Tak boleh. Dia mesti atas izin tuan rumah tu. Izin tuan rumah. Jadi setengah memang tak ada pun ustaz-ustaz yang datang mengajar kat tempat kita, mana dia tiba-tiba nak ambil mic, tak ada. Kita yang akan kadang-kadang dia tak nak. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni tak nak. Macam saya bila orang ulur tu tak pernah saya tolak, bukan sebab apa, sebab saya malas dah, ada 2-3 kali lah. Jadi saya malas dah. Dia dah mengajar belah-belah tahun kan. Jadi tapi berdiri tu tak adalah kita nak ni. Cuma bila Bilal ke apa dia saya tu ambil mic, tak adalah nak kata kan. Sebab nanti kalau saya tak apa, ada masa saya kan. Tapi setengah ustaz kita pun dah faham. Dia ngajar tempat kita pun dah berapa lama kan. Memang kita ustaz kan. Lepas tu kalau biasa kalau kita suruh lagi
Takkan tiap minggu nak, kan? Kita dah faham lah. Tapi kalau raja, dia pegang negeri tu, dia pegang agama tu, dia berhak untuk mana kamat dia raja. Raja pun tak ramai jadi imam. Biasa raja pun dia tak ada ni kan. Raja zaman sekarang lah, raja dulu Harun Ar-Rashid, khalifah tu kira raja lah, dia lah yang bawa. Ketahuilah kira saudaraku, adalah maksud imam di sini ialah raja negeri dan gantinya dan pemerintah-pemerintah atas umpamanya. Maka bila mentakhir ia akan sembahyang, maka jangan nanti lagi akan dia berjemaah. Bahkan sembahyanglah pada awal waktu dengan sebab menurut suruh Nabi. Demikian itu seperti dia telah dikeluarkan oleh Tirmizi dengan katanya dengan demikian bunyinya. An Abi Zar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zar, umara'u yakununa ba'di yumituna shalah. Diriwayatkan daripada Abi Zar radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagiku, sabdanya, ya Abi Zar, bagaimana engkau buat apabila ada raja-raja yang ada mereka itu kemudian daripada aku memati mereka itu, yakni mentakhir mereka akan sembahyang daripada waktunya yang ikhtiar. Maka sahut Abu Zar, tiada di hamba tahu, maka apakah Tuhan hamba suruh hamba perbuat? Maka sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalli salata li waqtiha, maka hendaklah sembahyang engkau akan dia sembahyang bagi awal waktu. Menunggal kamu, kemudian pergilah kamu lihat apa kerja kamu, kemudian sekiranya kembali kamu ke masjid, tiba-tiba kamu dapati imam sembahyang berjemaah, maka sembahyanglah pula kamu, dan saya adalah sembahyang itu jadi sunat. Inilah makna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in sallaita li waqtiha kanat laka nafilatan, maka jika telah mendapat sembahyang engkau bagi waktu ikhtiar, kemudian daripada sembahyang awal waktu tadi dengan berjemaah serta imam, dan saya adalah sembahyang jemaah bagi engkau sunat. Dan jadi sembahyang dua kali ya. Kan? Maknanya kita sembahyang tu, pemerintah ataupun ni imam sendiri, raja dia tu kan, dia suruh lewat kan. Tapi lewat tu, alah, lewatlah sangat. Jadi kita, Nabi kata sembahyang juga di awal waktu. Tapi kalau lewat sikit-sikit tu, itu jangan pula buat ni kan. Lewat 10 minit sebab dia nak berucap apa semua, ada majlis ke apa semua, itu jangan buat keras macam tu pula. Sembahyang dulu lah, Nabi suruh awal waktu. Nak waktu isyak tak apa. Jadi macam mana, Nabi tanya sahabat kata, Nabi macam mana nak buat? Nabi kata sembahyang je, sembahyang awal waktu. Lepas tu kalau dah sembahyang bagi awal waktu juga. Lepas tu kalau dah habis, dah buat kerja apa semua, tiba-tiba dia datang masjid, tengok baru ada jemaah, maka sembahyanglah berjemaah. Tadi sembahyang seorang, maka sembahyanglah berjemaah. Jadi sembahyang tadi dah sah. Jadi bila sembahyang berjemaah tadi, maka jadilah sembahyang berjemaah tu dapatlah sunat dia kan. Kalau dia tak sembahyang yang asal tadi, dia sembahyang seorang tadi pun dah sah. Maka jika telah mendapat sembahyang engkau bagi waktu ikhtiar, kemudian daripada sembahyang awal waktu tadi dengan berjemaah serta imam, dan saya adalah sembahyang jemaah itu bagi engkau sunat. Wa illa kunta qad akhrazta salataka, dan jika sekiranya jumpa engkau akan imam telah sembahyang berjemaah, kemudian daripada kembali engkau menunaikan kerja engkau, dan saya adalah engkau itu sungguh telah memelihara sembahyang engkau, kerana sembahyang engkau awal waktu tadi telah sah. Maknanya kita dah habis kerja, kita pun datang masjid lagi jenguk, dah habis juga sembahyang, tak apalah, engkau dah tadi sebab engkau dah jaga sembahyang awal waktu, dan sesungguhnya sembahyang tadi sudah sah. Tapi kalau didapati sembahyang tu tadi tengah sembahyang kan, maknanya tengok atas iman kita, aku dah sembahyang kan, tak apa dah sah. Tapi kalau ada jemaah pula sembahyang lagi, maka sunat. Walaupun kita bukan sembahyang sunat, tapi dia kira sunat. Kata Abu Isa, dan pada bab ini telah datang riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Ubadah bin Samit, dan katanya lagi bermula hadis Abi Zar itu ialah hadis hasan dan telah dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya.
Tapi kalau kita dah tadi dah semayang, berjemaah juga. Isyak dah berjemaah kan. Kita pun pergi tempat lain. Sebab masa tu ada Maulid Rasul kan, Maulid Rasul. Ceramah Maulid Rasul. Tuan rumah tu dah buaya jemput kita. Datang kambing 2 ekor. Kita pun bergegas lah lepas main isyak kat sini. Kita pun pergilah surau Jamaliyah. Tengok-tengok, Allah Akbar, Allah Akbar. Ngam-ngam tengah kamai. Takkan nak berdiri tegak kat dapur tu, tiba-tiba orang tengah sembahyang, kita kelentang-kelentung buka dapur dia kan. Takkan nak sembahyang. Kita sembahyang tadi, kita dah sembahyang, berjemaah juga. Kita dah sembahyang isyak kat sini, berjemaah. Lepas tu kat sana takkan nak berjemaah lagi. Isyak 2 kali dah jadi perbuatan. Mana ada orang buat sembahyang 2 kali kan? Jadi kalau kita tak sembahyang pun tak apa. Melainkan kalau kita sembahyang seorang, yang tu yang boleh dikatakan sembahyang 2 kali tu. Tadi sembahyang seorang, yang kedua sembahyang berjemaah. Ini dah sembahyang berjemaah, tiba-tiba sembahyang jemaah lagi. Kita tak tahu. Itu kata kejahilan agama tu menyebabkan, kejahilan dalam agama tu menyebabkan kita punya amalan kita tertolak. Ya. Itu dapat pahala berjemaah. Tapi itulah cerita dia. I'adah, ni dalam bab i'adah solah, ulang semayang tadi. Yang boleh ulang semayang apabila kita semayang seorang, lepas tu kita semayang berjemaah. Ini kita dah semayang berjemaah, dah sempurna. Lepas tu kita pergi satu tempat, tengok-tengok ada didirikan semayang lagi sekali. Oleh kerana kita ni tak semayang, semayang jugalah, semayang isyak juga, sama juga. Itu sudah jadi apa? Kalau kita isyak, kita niat qada. Niat qada tak apa lah. Qada kan. Kita ikut dia, tapi kita buat qada. Qada, niat qada. Mana? Dia yang tak, kalau berlainan imam dengan makmum ni, yang tak boleh semayang berlainan kaifiat. Contohnya dia semayang jenazah dengan semayang apa? Semayang gerhana. Semayang gerhana ni dia ada 2 kali apa? 2 kali rukuk kan. Kalau semayang yang sama kaifiat tu, dia semayang sunat, dia semayang apa pun kita ikut je lah belakang dia kan. Innamal a'malu binniyah kan. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal itu dikira berdasarkan niat. Maka niat nak kambing, maka dapat kambing. Pahala nak mendengar ceramah Maulid Rasul ke apa, habis. Dapat. Kita boleh jadi imam untuk berjemaah. Jadi untuk kita tu dapat sunat lah. Tadi kita semayang seorang, lepas tu kita jemaah. Kita boleh jadi imam. Boleh berjemaah kan. Tadi kita semayang seorang, sama. Yang mana? Tadi semayang seorang lah. Semayang seorang tadi dah sah. Dia dah berjemaah lah tadi. Kita semayang, tiba-tiba orang ikut kita dah jadi berjemaah. Maknanya kita dah semayang berjemaah kan. Lepas tu tak boleh lah ulang lah semayang. Yang boleh, dia sekarang macam ni, yang boleh i'adah solat, ulang semayang,
apabila kita semayang yang pertama tadi seorang, lepas tu yang kedua tu berjemaah. Tapi kalau kita dah semayang berjemaah, lepas tu semayang berjemaah, ataupun kita dah semayang seorang, lepas tu nak semayang lagi, alim sangat bagus sangat kita ni nak semayang, lepas semayang zuhur, itulah dikata bid'ah, kan? Kalau nak semayang juga qada ke, nak semayang sunat mutlak ke, tengok dia, itu pun waktu lah, tengok waktu kan. Okey. Nak bukan apa, nak kadang-kadang kita ni lebih kepada nak menjaga, segan lah kan. Orang semayang jadi orang dah batal pun dia boleh semayang lagi. Dah kentut nak keluar segan. Kan? Nak imam lagi parah kan. Aduh ya Allah. Aku nak keluar ni kan, orang kata aku apa, parah aku ni. Tak apalah. Tauhidkanlah. Tapi sebenarnya dia semayang tu dalam keadaan dah terbatal wuduk, maka perbuatan dia haram. Assalamualaikum warahmatullahi, dah terkentut. Jangan paling ke kiri pula lagi. Jangan nak salam belah kali kedua, sebab kali pertama tu dah sah dah. Cukuplah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah, kita kalau dalam kitab Bughiyatul Tullab dia kata imam yang terbatal tu dia kena buat isyarat tutup hidung. Dia bukan tutup hidung tu sebab kentut dia berbau, bukan. Nak isyarat bahawa hidung dia berdarah. Maknanya hidung berdarah, batal lah macam tu kan. Dia macam ni lah. Dia duduk depan, imam duduk depan. Dia keluar lah. Dia nak keluar, dia keluar supaya nak ambil wudu. Dia keluar nak ambil wudu. Jadi dia nak keluar pun dia ambil laluan yang paling ringkas. Maknanya dia ambil laluan belakang dia je. Tak perlu dia nak lalu depan orang kan. Tapi yalah, kadang-kadang kita tak perasan, tak tahu kan, tak tahu. Itu pun jarang-jarang berlaku, jarang-jarang. Cuma nak ceritakan, kalau kita dah batal dalam semayang, jangan kita nak berlakon-berlakon lagi. Kalau kita dah batal semayang, jangan nak berlakon. Habislah, batal lah semayang, tak apalah, tahu yang sekejap sikit kan. Habis ni kan, saya ambil semayang balik lagi sekali, semayang lagi sekali. Memang kena semayang lagi sekali. Tapi perbuatan kita tu berlakon dalam semayang, mana boleh. Dia berlakon dalam semayang pun tak boleh sebenarnya. Macam orang berlakon kan, drama tu. Dia saya tanya Tuan Guru Rauf, sebab berlakon-berlakon ni dalam bab ibadat ni tak boleh kan. Habis macam mana Ustaz, saya nak ajar anak murid saya ni, nak ajar amali solat Zuhur contohnya. Jadi saya nak kena ajar daripada mula sampai habis kan. Dia kata kita semayang betul, tapi kita sebagai guru baca kuat-kuat. Okey, kita semayang asar, kita semayang Zuhur ikut. Ni bukan berlakon lagi ni. Ini semayang betul. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Maknanya kita baca kuat. Budak pun nak baca kuat pun tak apalah. Yang penting itulah kita punya. Ni semayang, bukannya kata rupanya berlakon. Jadi maknanya cara nak mengajar tu lainlah. Kalau kita tak semayang, kita macam okey, berdiri betul. Ni macam ni cara berdiri betul. Okey, masa berdiri ni nak baca apa? Itu ni kan, ini betul-betul semayang. Rupanya lah budak tu habis yang kita semayang 4 rakaat tadi. Tak, itu bukan semayang. Okey, lepas ni baru kita semayang betul-betul. Habis sekali tu macam mana cara dia? Bacalah kuat-kuat subhanallah a'la bihamdi subhanallah. Macam tu cara. Wallahu a'lam, tu yang saya ni kan. Okey. Maka jika telah mendapat semayang kau waktu ihtiyar, kemudian daripada semayang waktu tadi dengan jemaah imam dan saya adalah semayang bagi engkau sunat. Semayang.
Dan sekiranya jumpa engkau akan imam telah semayang, kita dah semayang, lepas tu kita pun buat kerja, balik-balik tengok dah tak dapat semayang. Tak apa, semayang yang tadi dah sah, dan kita ni dikira orang yang menjaga semayang lah, sebab kita sanggup kita semayang dulu. Dan kata Ibu Ustaz Abu Isa, dan pada hadis ini datang riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Ubadah bin Samit. Dan katanya lagi bermula hadis Abi Zar ila hadis Hasan, dan telah dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Masalah menyegerakan semayang apabila ditakhirkan oleh imam. Ditakhirkan oleh imam. Wallahu alam. Cukuplah sampai situ. Jadi ni pengarang kitab ni apa, Syekh Idris Al-Marbawi ni kan, pengarang kitab ni Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia tidak ada pondok. Dia tidak ada, maknanya setengah tok guru dia ada pondok, dia ada madrasah, ada anak murid dia apa semua. Dia ni tak ada pondok, tapi dia punya, kata Ustaz Lutfi yang datang hari tu lah kan, sebab dia Ustaz Lutfi tu memang dia punya madrasah tu depan jumpa ni dulu. Dia kata orang akan, ulama-ulama akan kunjung kat dia. Ajaibnya dia ni, dia tak ada anak murid apa semua, tapi dia orang ulama-ulama apa datang dia ziarah dia punya makam dia. Tak ada, dia bukan dia Syekh Idris Al-Marbawi ni tak ada madrasah. Dia menulis kitab ni, dan yang paling dia punya apa, dia punya terkenal macam masa kami dulu sekolah kan, kamus dia dulu memang budak-budak sekolah agama, sekolah Arab, memang kamus dia memang top, iaitu kamus Al-Marbawi kan. Dia antara orang awal yang buat kamus Melayu Arab Melayu. Nama dia kamus Al-Marbawi. Rupanya masa tu tak tahu pun, kita panggil kamus Al-Marbawi je. Rupanya pengarang kitab tu nama dia Syekh Idris Al-Marbawi. Itu cerita dia. Nanti tuan-tuan kalau pergi bolehlah ziarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.